باب في الاقتصار في الطاعة. Bab pada menyatakan kesederhanaan di dalam taat. Qala Allah Ta'ala Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Taha, tidaklah kami menurunkan kepadamu akan Al-Quran itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa celaka. Ayat ini menunjukkan bahawa Quran membawa kebahagiaan kepada manusia, bukan membawa celaka bagi manusia. Di mana surah Taha ni beberapa ayat yang kemudian daripadanya menyebabkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam. Sayyidina Umar bin Khattab di zaman jahiliyah seorang yang bijak, yang cerdik, yang jahat, samsing, termasuk kalangan mereka yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kuat menentang Islam, bersama dengan Abu Jahal, Umar bin Khattab, Ammar bin Hisham. Nama Ammar, ini Umar ni Ammar. Dua-dua ni jahat belaka. Oleh kerana terlalu jahat kedua ni, Nabi doa, Allahumma ansuril Islam bi ahdil Umarain. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah Islam dengan salah satu daripada dua ni. Kalau dua-dua masuk Islam pun, ya seorang masuk Islam. Dua-dua ni cerdik, bijak, pandai, jahat. Kalau cerdik, bijak, jahat pula habis rank dah. Baik buat doa pula senang. Kalau jahat, cerdik, susah. Nabi doa, tiba-tiba adik ipar dia Sa'id bin Zaid bin Nufil, suami kepada Fatimah bin Khattab, adik dia masuk Islam. Sa'id bin Zaid ni salah seorang 10 sahabat yang dijanjikan syurga, termasuk kalangan yang awal masuk Islam. Ayah dia Zaid bin Nufil ialah orang yang tidak minum arak, yang tidak menyembah berhala di zaman jahiliyah. Tentang Nabi akhir zaman, dia mendoakan mudah-mudahan dia ketemu dengan Nabi akhir zaman. Dalam syair-syair dia, ucapan dia, tiba-tiba dia mati dan kanak dia masuk Islam. Bila Sa'id bin Zaid masuk Islam dengan isteri dia Fatimah binti Khattab, orang pun kata Sayyidina Umar, mu kuat sangat lawan Muhammad ni, adikmu dengan adik iparmu masuk Islam. Sudah naik angin selalu dia pun naik angin terus pergi ke rumah adik dia, cari. Dengan marahnya, kebetulan adik dia ni duk ngaji Quran, ngaji Quran, duk baca Quran dengan seorang sahabat yang sudah dulu masuk Islam. Masuk Islam dia siapa punya orang ngaji, lagi marah, terus terekam tepuh pintu, orang gagah jadi apa pintu. Masuk, yang ni pun nusuk, nusuk dalam bilik, celah katil ke celah pintu, wallahu a'lam. Nusuknya hak ni pula, dia masuk terus tapau adik ipar, terus tolak tapau adik ipar dia, adik dia pun tergelang, terekam bahang adik dia pula sampai berdarah. Bila berdarah adik sendiri ini, mari kejut dia, kerana lajak dah lalu, kejut. Lepas tu tengok pegang surat yang ada ayat Quran. Apa mu tak ada baca? Mu najis, mu kafir, dia kata. Mandi dulu, dia pun mandi dulu. Tuhan beri hidayah. Ambil surat, dia baca. Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Bila baca ayat Quran ni, ayat Quran mukjizat. Ayat Quran yang makna dia hebat.
Dia orang cerdik pula, tak pernah dengar Quran. Bila dengar Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, tidaklah kami turunkan Quran kepada Muhammad untuk membawa celaka bagi manusia. Rupanya hak ni, rupanya hak Muhammad bawa ingat ke apa? Orang cerita Muhammad ni kena sihir lah, pelawak lah, macam-macam. Ni tak betul. Menyebabkan kementar tangannya. Lalu dia kata dia nak ketemu Muhammad, dia nak masuk Islam. Bila dengar saya dia Umar kata gitu, hak nusuk tadi tu selalu berani, berani. Tadi takut. Aku nak jumpa Muhammad. Muhammad duduk kat mana? Duduk di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Lalu pergi dengan adik dia di rumah tempat Nabi bersembunyi. Nabi dengan sahabat-sahabat dia. Panggil-panggil bunyi suara macam suara Sayyidina Umar. Masing-masing nusuk ketakutan. Kita Sayyidina Umar sungguh. Sayyidina Umar pedang ada pinggang. Memang orang Arab dia bawa pedang di pinggang dia. Macam kita orang kapung lah, selit parang. Biasalah tu. Ni pedang di pinggang dia. Sayyidina Hamzah kata tak apa, biar dia masuk. Kalau dia masuk molek kita terima. Kalau dia masuk tak molek, Sayyidina Hamzah kita bunuh dengan pedang ada pinggang dia tu juga. Sayyidina Hamzah kata Hamzah ni hebat lagi. Kalau dia masuk, dia nak molek, dia nak tak molek, kita lawan. Kita ambil pedang dia, kita bunuh dengan pedang tu juga. Sayyidina Hamzah kata masuk Islam. Dia masuk Islam, bertakbirlah, suka. Lalu dia kata, mari kita isytihad kita ni ramah, jangan takut lagi. Maka mereka keluar beramai-ramai pergi dekat Kaabah mengisytihadkan mereka masuk Islam. Sudah dia masuk Islam, rakyat korang pula dia masuk Islam. Beritahu ke Abu Jahal, aku masuk Islam dah. Beritahu. Nak apa mari? Ni Sayyidina Umar. Jadi antara punca Islam dia lah ayat-ayat dibaca ni. Tidaklah kami turunkan Quran untuk membawa celaka bagi manusia. Wa qala Allah Ta'ala yuridullahu bikumul yusra wal yuridu bikumul usra. Al-Baqarah ayat 148. Allah Ta'ala menghendaki kemudahan bagi kamu dan Allah tidak menghendaki kepayahan kepada kamu. Ayat ini berkait dengan ayat wajib berpuasa kepada orang yang musafir, orang yang sakit, orang yang uzur. Apa-apa keuzuran menyebabkan kendala dia berpuasa, maka dibenarkan dia berbuka puasa dan dia qada pada hari yang lain. Maknanya Allah Ta'ala tidak memaksa kamu, walaupun Allah Ta'ala mewajibkan kamu. Kalau kamu dalam keadaan yang uzur, Allah Ta'ala izinkan kamu berbuka puasa. Orang yang musafir berjalan jauh diizinkan berbuka puasa di bulan Ramadan. Orang yang terpaksa bekerja cari nafkah, umpamanya tidak mencukupi nafkah dia, siapa tak cukup, terpaksa kena kerja, dalam keadaan yang tu dia jadi uzur itu pula dengan sebab kerja dia, diizinkan kepadanya siapa begitu. Tuhan tak suruh mu kena puasa mati pun puasa juga. Tuhan tak suruh siapa. Bukan saja sakit, orang yang dihukum dalam penjara, kerja berat dalam penjara, dihukum penjara, dihukum dengan kerja berat dalam penjara. Kalau dia puasa menyebabkan jadi sakit pada dia, dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Dalam penjara dihukum, begitu juga diizinkan kepadanya, tak boleh paksa. Apalagi orang yang sakit, memang dia sakit duduk di rumah pun, ini kemudahan yang Allah Ta'ala beri pada kamu. Semayang tak boleh berdiri, semayang duduk. Tak boleh duduk, berbaring. Tak boleh berbaring, menggerakkan anggota yang boleh bergerak, kepala. Tak boleh lagi semayanglah dengan lintasan yang ada dalam hati selagi ada fikiran. Ni boleh segar-segar boleh jalan lagi, mari nak mayang dalam hati juga, tu tak pakar. Tu tak pakar. Dia kena ada peringkat-peringkat dia yang kita kena
faham. Allah Ta'ala menghendaki kemudahan, Allah Ta'ala tidak menghendaki kepayahan kepada kamu. Adapun hadis wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alayha wa 'indaha imra'atun qala man hadhihi qalat hadhihi fulanah tadhkuru min salatiha qala ma 'alaykum bima tutiqun fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu wa kana ahabbu ad-din ilayhi ma dawama sahibuhu alaih, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW masuk ke dalam rumah Aisyah. Di sisinya ada seorang perempuan. Nabi tanya, siapa dia ini? Kata Aisyah, ini si Anu yang menyebut tentang sembahyangnya, yakni dia sebut banyak semayang, kuat semayang, bukan saja wajib, hak sunat pun banyak sangat semayang. Nabi kata, mah jaga-jaga. Nabi kata, membanyak semayang. Kamu kena buat apa yang kamu mampu. Apa yang kamu mampu. Demi Allah, Allah Ta'ala tidak jemu sehingga kamu menjemukan. Adalah sekasih-kasih agama di sisi Allah ialah orang yang beramal berterusan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan yang Allah Ta'ala kasih, kata Nabi, orang yang buat amal berterusan, walaupun dia buat amal yang sikit tapi tak berhenti. Kalau mula-mula gomo banyak lalu, lepas tu serik tak nak dah, ni Allah Ta'ala tak suka macam tu. Kena sebab itu jangan kita memberatkan diri. Kita buat amal sekadar kemampuan yang boleh kita lawan mengikut roh kita. Jangan lebih pada roh kita, rank kita, kemampuan kita. Bukan malah ada batas dia. Buat ibadat yang sunat, yang berterusan, yang berkekalan. Ada orang tu cerita, dia dakwah orang ajak masuk Islam. Kawan tu baru masuk Islam, mu kena sembahyang fardu, sembahyang 5 waktu. Lepas tu tengah malam gerok pula kawan tu sembahyang tahajud pula. Lepas tu sembahyang duha pula. Sembahyang ni pula. Kawan tu baru masuk Islam, ajak tahajud dah. Masya Allah. Ini dia. Kawan tu kata, kalau macam ni aku dah gerok nak masuk Islam, dah gerok. Teruk dah lalu. Ini dia. Kena faham balik-balik. Mengikut tahap dan batas dia yang kita kena sedar. Sebab itu bila Nabi tanya Mu'adz bin Jabal, atau Mu'adz bin Jabal pergi ke Yaman, Nabi kata, wahai Mu'adz, di Yaman tu ada golongan ahli kitab, orang yang tahu kitab, Yahudi dan Kristian. Bila bertemu mereka, ajak mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Setelah dia mengucap 2 kalimah syahadah, beritahu kepada mereka Allah wajibkan sembahyang 5 waktu. Setelah mereka buat sembahyang 5 waktu, beritahu kepada mereka Allah wajibkan bayaran zakat harta daripada orang yang berada. Ambil zakat itu, jangan ambil ikut suka, ambil apa yang dia redha beri. Jangan cabul harta dia, kerana doa orang yang kena zalim tak dihalang oleh Allah Ta'ala. Ini kesederhanaan yang Nabi ajar, berdakwah secara peringkat. Itu dia. Ni bila ajak orang mau masuk Islam, lepas ni mau kena sunat. Royak dulu, pula apa kena sunat dah, nanti kawan tu mengucap dulu. Ni dia. Umar bin Abdul Aziz telah menerima surat daripada gubernur dia di satu daerah, mengatakan ada orang masuk Islam. Ada orang masuk Islam, lepas tu dia nak wajibkan bersunat ni, nak wajibkan bersunat. Bersunat ni dalam mazhab Syafi'i wajib bagi orang lelaki, orang perempuan khilaf para ulama. Ada mazhab antaranya Abu Hanifah dan beberapa mazhab yang lain, hak lelaki pun dah wajib juga. Mazhab Syafi'i kata wajib.
Kalau ada hak mati budak kena tayamum, menang mazhab Syafi'i. Mazhab Abu Hanifah kata dak wajib. Itu kebersihan saja, dikira anggota dalam. Lebih baik bersunat. Itu mazhab khilaf para ulama dalam masalah ini. Masa Umar bin Aziz ada gubernur tu, dia nak tiap orang yang masuk Islam kena sunat lalu, nak pakai mazhab wajib sunat. Umar Aziz tidak surat, innama ba'athallahu Muhammadan da'iyan wa lam yab'athu khatinan. Allah Ta'ala mengutuskan Muhammad untuk mengajak orang masuk Islam, bukan utus Muhammad dilantik jadi tok muding. Kata Umar bin Aziz dia, ajak orang masuk Islam. Masalah sunat tu terang pada dia, lebih baik bersunat begini-begini kepada orang yang baru masuk Islam. Begitulah dia terima surat daripada gubernur dia mengatakan orang tak boleh bayar cukai. Dia nak naik cukai sebab ekonomi meleset, tak cukup ekonomi. Duit daerah tak cukup, kita kena cukai. Kalau tak kena cukai, tak boleh, tak cukup belanja. Dia tulis surat kepada gubernur dia, innama ba'athallahu Muhammadan da'iyan wa lam yab'athu jabiyan adalta am uzilta. Allah Ta'ala mengutus Muhammad untuk mengajak orang kepada Islam. Allah Ta'ala tidak utus Muhammad menjadi pengguna cukai. Sama ada mu adil atau mu dia pecat. Dia kata mu adil atau mu dia pecat. Kalau mu memerintah dengan adil, tak payah kena cukai pun. Kalau memerintah dengan adil, bila mu nak kena cukai orang ni, mu memerintah tak betul. Memerintah tak betul. Dengan sebab itu cukai tak cukup, lepas cukai ni dia. Itu kaedah Umar bin Abdul Aziz. Dalam hadis yang berikut, wa an Anas radhiyallahu anhu qala jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadati nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha wa qalu ayna nahnu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Qala ahaduhum amma ana fa usalli al-laila abada wa qala al-akhar wa ana asumu ad-dahra wa la uftir wa qala al-akhar wa ana a'tazilu an-nisa fala atazawwaju abada. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqala antumul ladina qultum kadha wa kadha amma wallahi inni la akhshakum lillah wa atqakum lahu lakinni asum wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni muttafaqun alaih. Maksudnya dari Anas radhiyallahu anhu katanya, telah datang tiga orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, barangkali yang muda-muda yang jenis mengaji ni, yang muda-muda macam Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan lain-lain, yang muda-muda tak disebut nama di sini. Mereka datang ke rumah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan mereka mengaji dengan ummahatil mukminin. Bukan saja mengaji dengan Nabi, mengaji dengan isteri-isteri Nabi. Isteri-isteri Nabi juga mengajar ilmu agama kepada para sahabat yang muda-muda. Mereka bertanya tentang ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat ibadat macam mana? Maka tatkala diberitahu kepada mereka, seolah-olah mereka memperkecilkan ibadat Nabi itu. Dan mereka berkata, di mana kita nak dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya dia telah diampunkan apa yang dahulu daripada dosanya dan apa yang kemudian. Nabi tak apalah dia buat ibadat sikit pun, Tuhan ampun dosa dia. Dosa dulu, dosa yang Tuhan ampun berlaku. Lalu salah seorang mereka berkata, adapun aku nak semayang selama-lama, tak mau tidur. Maksudnya aku nak semayang selama-lama, tak mau tidur pun, nak tidur sikit-sikit je. Berkata yang lain, aku nak berpuasa selama-lama, nak puasa tiap-tiap hari, tak mahu berbuka lagi.
Kata yang lain, aku nak mengasingkan diri daripada perempuan, aku tidak mau berkahwin selama-lama. Maka datanglah Rasulullah SAW kepada mereka, dan Nabi dapat berita, Nabi cari mereka ni, bertemu dengan mereka, lalu bersabda, adakah kamu yang bercakap begini-begini? Nabi kata, aku dengar mu kau kata nak sembahyang sama tak boleh tidur, mu kau nak puasa sama tak boleh buka langsung, mu kau yang tak boleh kahwin sampai ke mati. Puak-puak mu tiga orang ni. Ingat, demi Allah, akulah yang paling takut kepada Allah, dan akulah yang paling bertakwa kepada Allah. Bukan cakap besar. Nabi tak cakap besar ni, kerana Allah Ta'ala jadikan Nabi ni contoh orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala, contoh yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tetapi aku berpuasa dan aku berbuka, kata Nabi. Lain pada puasa Ramadan lah ni, aku puasa sunat, ada hari aku puasa, ada hari aku buka. Aku bersembahyang dan aku tidur. Ada masa aku sembahyang, ada masa aku tidur, kata Nabi. Bukan nak tidur langsung. Dan aku mengahwani perempuan-perempuan. Aku mengahwani perempuan-perempuan. Siapa? 11 orang isteri diberi oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Mengahwani perempuan-perempuan. Maka barang siapa yang tidak suka kepada ajaranku, bukan daripada aku, kata Nabi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang tak suka dengan aku buat ni, dia bukan ada ikut aku lah tu. Maknanya orang yang siapa larak, tak boleh tidur langsung, tak boleh buka langsung, tak boleh kahwin langsung, walaupun ada kemampuan, ni tak ikut sunnah aku, kata Nabi. Tak ikut sunnah aku. Nabi kata di sini menunjukkan bahawa kita tidak boleh melampau di dalam menunaikan perintah agama. Melampau dalam beribadat tak boleh, melampau dalam makan minum pun tak boleh. Mata-mata hala makan tu biar orang eja makan. Minum sampai dak orang nak bangun, itu tak boleh, walaupun halal. Wala tusrifu, jangan melampau. Siapa dak urut makan sikit dak urut, tak boleh juga. Melampau pun tak boleh. Melampau makan minum tak boleh, melampau beribadat tak boleh. Tuan suruh pergi haji ke Mekah. Ke Mekah ada fiqh haji, Nabi ajar. Contohnya kalau melontar jumrah tu, kita ikut contoh Nabi Ibrahim melontar syaitan. Cari batu besar keliking sudahlah. Batu besar jari dia melontar ni. Bismillah, Allahu Akbar, melontar, ambil syarah akad tangan, melontar masuk dalam kawasan dia tu. Ni dah ambil batu besar lengang melontar. Tambah dengan selipar pula, kasut pula. Habis game, Bismillah, Allahu Akbar. Lajak kena muka kat orang depan. Tu ni melampau. Melontar. Berjihad itu juga. Berjihad, nak berjihad sangat. Nabi kata berjihad, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh padri, jangan bunuh sami-sami, jangan rosakkan kebun-kebun. Belum perang, nasihat dulu, ajak terima Islam, ajak berdamai dulu. Degri akad senjata juga, barulah perang. Ni dak fikun apa? Mu Islam dak? Islam dak? Dak. Oh, tembak tadi. Ni. Mungkin nak bayar jizyah, tak bayar jizyah jaga. Tembak dah masuk Islam bayar jizyah. Pakai gitu aja. Ini semua boleh merosakkan nama Islam. Sedangkan di zaman dulu bila Islam masuk ke negeri lain, rakyat tinggal sikit je tak masuk Islam, ramai masuk Islam. Bila Islam masuk ke Mesir, orang Mesir yang dahulunya Kristian Qibti, Akhbar, Qoptik, ikut agama jahiliah Mesir. Orang Mesir masuk Islam ramai-ramai, tinggal sikit. Bukan saja masuk Islam, belajar Quran sampai dia cakap Arab, tak cakap dah bahasa lama dia, dan dia mengaku dia pun Arab juga.
orang belah Libya, belah Algeria, belah Morocco masuk Islam, tinggal agama dia, agama asal dia, mengaji, siapa bercakap dengan bahasa Quran, tinggal bahasa dia sendiri. Orang Iran agama semua hapi, bila Islam masuk, ramai-ramai masuk Islam, tinggal semua hapi, sehingga perkataan-perkataan Arab banyak masuk dalam bahasa Parsi, kemudian tulis bahasa Parsi dengan huruf Arab. Orang Turki begitu juga, termasuklah kita di alam Melayu ni. Bila pendakwah masuk, orang masuk Islam ramai-ramai, tinggal agama Hindu, agama Buddha, ubah tulisan jadi tulisan Jawi huruf Al-Quran. Siapa begitu? Warna jadi begitu kita learning nak ajar orang masuk Islam. Ayuh, lama-lama ada seorang masuk Islam, lama-lama ada seorang masuk Islam. Di mana tempat ada kena? Tempat ada kena ni lah dia. Kita suruh orang masuk Islam, lepas tu suruh habis rank, suruh dia buat apa saja. Tak kena cara sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW. Itu kena faham. Kita kena hujah yang kuat, kena sederhana, jangan keras, jangan perkasa. Dan sebab itulah bila Islam masuk ke negeri-negeri seluruh pelosok dunia, rakyat dia masuk Islam, rakyat dia terima redha. Bila penjajah orang putih masuk ke negeri lain, rakyat perang lawan orang putih lain. Itu pelik. Kerana Islam ni boleh menarik orang menerima ajaran dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا رواه مسلم. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, binasalah orang-orang yang melampau tidak kena pada tempatnya. Disebutnya 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan kita tidak boleh melampau dalam perkara agama lebih daripada batas yang ditetapkan oleh Allah, yang diajar oleh Nabi SAW. Jangan lebih pada had dalam perkara agama, sama ada dalam perkara ibadat, dalam perkara halal dan haram, dalam perkara pakaian, dalam perkara peperangan, muamalat, dalam perkara apa sahaja. Nabi larang, jangan melampau sangat. Contohnya, sudah ada sembahyang wajib 5 waktu, ada sembahyang rawatib yang ditetapkan oleh ulama dalam kitab-kitab fiqh. Dia buat rawatib lebih lagi, sampai 30 rakaat rawatib, rajin doa lagi. Itu melampau. Nabi dah ajar begitu. Tak ajar begitu. Sembahyang siapa tak tidur, Nabi dah ajar begitu. Setengah-setengah kitab tasawuf mengatakan ada ulama tasawuf ni siapa tak tidur malam, sehingga sembahyang subuh dengan air sembahyang Isya. Lebih pada Nabi dah tu. Takkan lebih pada Nabi? Nabi tidur juga. Ini ada dalam kitab-kitab tasawuf begini. Ini tasawuf yang sudah melarang lebih daripada yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Dalam perkara pakaian diwajibkan menutup aurat. Lepas tu labuh sampai cari tanah bagi orang lelaki. Itu tak boleh melampau, tak boleh. Kemudian sampai tebal 45 lapis, tu bodoh. Jadi bodoh, melampau jadi bodoh. Jangan kita melampaui batas yang diajar oleh agama. Menega kononnya nak elok daripada syubhah. Siapa rugi menega? Itu tak boleh, ulama dah ajar begitu. Siapa rugi menega kerana takut keliru ni, takut nyak-nyak kat orang, rugi menega. Mana boleh? Dia kata pula tu nega Nabi, seolah-olah Nabi bodoh pula dah.
La ilaha illallah. Punah gantung habis. Jangan kita melampau. Ikut apa yang ditunjuk oleh agama yang dia oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam masalah halal dan haram, perkara syubhat, keliru tak tahu halal dan haram. Tak tahu halal dan haram, ini perkara keliru. Kita tak buat. Bila ada perkara yang ada dalam Quran, contohnya Quran mengatakan boleh makan sembelihan ahli kitab, sembelihan orang Yahudi, sembelihan orang Kristian yang ikut cara sembelih putus harap macam kita juga, Allah dia sebut. Ataupun dia sebut apa-apa orang Yahudi, dia tak makan babi, nyata kita boleh makan sembelihan kita, sembelihan dia kita boleh makan. Oh tak boleh ni, warung. Quran mengatakan wa ta'amu ahlul kitab, makanan ahlul kitab dihalalkan kepada kamu. Nak lawan Quran? Oh warung dah lalu, lebih daripada Quran. Itu tak boleh. Contohnya Nabi minum dalam bekah yang disediakan oleh orang kafir. Nabi sendiri daga air berhenti kawasan orang kafir, Nabi minum dalam bekah orang kafir. Nabi minum. Nabi tak tanya mau makan darah babi tak dulu pada ni, nanti kena lepas babi pula. Nabi kata waju'ila lil ardi masjidan wa tahura, dijadikan tanah suci pada umat aku. Nabi kata Allah Ta'ala beri hak pada umat aku, tanah ni boleh semayang di mana saja. Nak semayang tak boleh, nanti nak anjing jijokkan, babi jijokkan. Kan babi jijok sini, itu dah sudah melampaui dalam perkara agama. Bila tak ada tahi babi, tak ada anjing, tak ada apa, tak ada bekah apa, boleh semayang di atas itu. Agama ajar begitu. Oh tak boleh, kena ada tikah semayang. Tak ada tikah semayang, tak semayang lalu. La ilaha illallah. Siapa ada semayang? Sedangkan Nabi kata diharuskan, disucikan kepada aku bumi, disebut dalam hadis. Ini termasuk mereka yang melampau dalam perkara agama. Melampau. Berperang, Nabi suruh berperang. Tak boleh bunuh perempuan, tak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh bunuh sami-sami. Tak boleh bunuh. Tengah perang orang kafir aja damai. Terus damai. Terima damai. Wa yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Kalau dia nak tipu, cukup. Tuhan tolong kamu. Kecuali kalau ada tanda-tanda dia nak tipu, dia memang ada sedia nak tu sungguh. Itu lain ni. Ni memang dia dah lemah. Dia minta damai. Maka kita terima perdamaian itu. Ini dia ajar oleh Islam. Islam ajar begitu. Ni dah. Kamu nak masuk Islam dah. Tak masuk, catah tekuk selalu. Tu bukan cara tu. Ini kerana tak mengaji, tidak tafakuh dalam perkara agama. Dengan sebab agama yang betul inilah, bila orang Islam masuk ke seluruh dunia, rakyat negeri masuk Islam. Rakyat negeri-negeri itu, Parsi, Mesir, Utara Afrika semua sekali, termasuk di Asia Tengah, termasuklah di kawasan daerah kita ni, Kepulauan Melayu ni, asalnya kafir. Datuk nenek moyang orang Melayu ni kafir, Hindu, Buddha, semua berada. Bila Islam masuk, terus masuk Islam. Macam mana mudah masuk Islam? Tak kalah, kalau mudah masuk Islam, aku sembelihmu. Akan berlakulah peperangan. Akan berlakulah dia tak masuk Islam. Ini kerana mereka tengok pendekatan yang diajar oleh Nabi SAW. Iaitulah pendekatan yang sederhana, yang tidak melampau dan tidak kendor. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-din ahadun illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghudwati war rawhati wa syai'in min ad-daljati. Maksudnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW sabdanya, sesungguhnya agama itu mudah, kata Nabi. Jangan sekali, dan tidak ada sesiapa yang menjadikan agama itu payah, melainkan agama mengatasinya. Betulkanlah amalan kamu, hampirkan diri kamu kepada Allah, dan gembirakan diri kamu,
minta tolong di waktu pagi dan petang, dan sedikit daripada kerehatan, kata Nabi. Mengikut riwayat yang lain, saddidu wa qaribu waqdu wa ruhu wa syai'un min ad-duljati al-qasda tablughu. Maksudnya, perbetulkan amalan kamu, hampirkan diri kamu kepada Allah, dan minta tolong waktu pagi dan petang dengan kerehatan, dan sedikit daripada waktu malam, yakni kamu beribadat waktu malam setelah kamu berehat. Sederhana-sederhana, jangan melampau, nasib kamu sampai kepada matlamat, kata Nabi. Iaitulah bila kita buat ibadat yang sederhana, menjadikan amalan itu selama-lama, berpanjangan. Kalau buat ibadat terus bahan karok selalu, jawab dia berhenti tengah jalan, lepas tu serik tak boleh dah, maka berhenti tengah jalan, tak jadi. Yang pentingnya ialah buat sederhana, yang wajib ditunaikan sepenuhnya, yang sunat itu secara sederhana dan merehatkan kita, jangan memberatkan diri kita. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-masjid fa idha hablum mamdudun baina as-sariyatayn fa qala ma hadha al-habl qalu hadha hablun li Zainab fa idha fatarat ta'allaqat bihi fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hulluhu liyusalli ahadukum nashatah fa idha fatara falyarqud, muttafaqun alaih. Maksudnya, dan dari Anas radhiyallahu anhu katanya, Nabi masuk ke masjid, tiba-tiba Nabi melihat seutah tali yang diikat di antara dua tiang. Lalu Nabi tanya, apa tali ini? Kata mereka, tali kepunyaan Zainab. Bila dia letih, dia bergantung dengan tali ini. Kata Nabi, rungkaikan tali ini, bersembahyanglah seseorang kamu dalam keadaan kecergasannya. Apabila kamu letih, tidur, kata Nabi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Satu hari Nabi masuk dalam masjid, tengok ada tali tergetang, kerana susunan sembahyang di masjid Nabi ialah lelaki di hadapan, kanak-kanak, lepas tu orang perempuan di belakang. Bila dia masuk, sudah tentulah dia tengok tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Tanya selalu, tali apa ni? Orang kata tali Zainab, iaitulah isteri dia Zainab binti Jahshin, yang digunakan untuk dia sembahyang sunat lah. Bila letih, gantung di tali, tebeng. Nabi kata, ukur tali tu, buang tali tu. Seseorang kamu hendaklah sembahyang dalam keadaan cergasnya. Bila rasa letih, rehat dulu. Tidur tu rehat dulu, bukan tidur dak bangun. Rehat dulu maknanya. Ada yang berikut, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhab anhu an-nawm fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fa yasubbu nafsahu, muttafaqun alaih. Maksudnya, dan dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang kamu mengantuk dalam keadaan dia sembahyang, maka tidurlah dahulu sehingga hilang mengantuknya. Maka sesungguhnya seseorang kamu bila dia bersembahyang dalam keadaan mengantuk, dia tidak tahu, tidak ada apa-apa ingatan. Boleh jadi dia pergi untuk beristighfar, tiba-tiba maki diri dia sendiri. Ada riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini Nabi pesan, kalau nak sembahyang malam dalam keadaan mengantuk sangat, jangan sembahyang, tidur dulu, hilang mengantuk barulah sembahyang. Kerana kalau sembahyang dalam keadaan mengantuk, boleh jadi sembahyang dalam keadaan mengigar, cakap yang bukan-bukan. Ingat baca Fatihah, duk baca benda lain. Jadi begitu. Memang begitulah orang mengantuk ni.
Ikut dang. Nak beristighfar, tiba-tiba maki diri dia sendiri, tak sedar, dalam keadaan bersemayam mengantuk. Memang jadi begitu. Apa yang Nabi sebut ni, ia sungguh. Memang kita rasa sungguh dah. Tengah-tengah baca Quran main mengantuk, tiba-tiba tubik benda lain, sedar-sedar tubik benda lain. Memang jadi begitu. Dengan sebab itu kalau mengantuk, berhenti dulu. Kalau lajak tidur, ada cara dia. Nabi kita SAW kadang-kadang dia tak buat di waktu malam, dia ganti waktu siang hari. Qadha sembahyang sunat dipanggil ulama kita kata. Tetapi sebaik-baiknya sembahyang di waktu malam. Tetapi kalau kita ada al-qailulah ni dengan makna tidur sikit di waktu siang untuk berjaga di waktu malam. Iaitulah waktu belum zuhur ataupun lepas zuhur sikit. Tidur sikit saja, jangan panjang sangat, untuk memberi kerehatan kepada badan. Orang Arab kata al-qailulah. Al-qailulah ni ialah tidur sikit untuk rehat. Dalam bahasa Arab ni perkataan tidur ni 456 perkataan. Kita orang Melayu tidur saja, tidur tu je. Orang Arab an-naumu, tidur. Ar-raqdu, tidur. Al-qailulah, tidur tengah hari. Al-ailulah, tidur lepas asar. Al-ghailulah, tidur lepas subuh. Ada belaka perkataan. Al-ghailulah, tidur lepas subuh daripada kefakiran. Al-ghillah, itu tanda malas kerja. Al-ailulah, tidur lepas asar minal illah, daripada penyakit. Boleh bawa penyakit tidur lepas asar ni. Lepas asar orang tak tidur, ambil rehat masa itu. Al-qailulah, mengambil rehat sedikit. Ada perkataan lagi dalam bahasa Arab. Di sinilah Tuhan pilih Quran dalam bahasa Arab, tak pilih dalam bahasa Melayu. Kalau pilih dalam bahasa Melayu, banyak perkataan tak ada, yang tak boleh terjemah dengan makna yang sebenar. Disebut dalam hadis lagi, disebut dalam hadis, kalau mengatuk tengah semayang, setan. Tengah-tengah semayang mengatuk, itu setan. Kena berhenti dulu, hilangkan mengatuk. Itu ikutlah, sama ada tidur ke, basuh muka ke. Tidur salah satu daripadanya. Kalau tidur banyak dah mengatuk juga, basuh muka. Simbah banyak sampai dalam mata, dia nak tidur sangat. Basuh muka. Cerdaskan. Mengatuk waktu sembahyang, syaitan. Mengatuk tengah perang, pertolongan Allah. Tengah berperang, tengah berjuang. Kita berjuang Islam ni, tiba-tiba mengatuk. Itu pertolongan Allah. Kan Allah Ta'ala nak beri kerehatan, nak hilangkan ketakutan. Dia main mengatuk, hilang ketakutan, jadi berani semula. Itu kalau perang daripada Allah, kalau semayang daripada syaitan, mengatuk. Ini dua perkara yang disebut oleh ulama dalam kitab-kitab mereka. Wa Nabi Abdullah Jabir bin Samurah As-Suwai radhiyallahu anhuma qala kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat fa kanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan, rawahu Muslim. Dari Abi Abdullah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, katanya, adalah aku semayang bersama dengan Nabi SAW, banyak semayang. Adalah sembahyangnya sederhana dan khutbahnya sederhana. Ada riwayat Muslim, sembahyang Nabi sederhana dan khutbah Nabi sederhana. Dan riwayat yang lain pula, Abdullah bin Mas'ud, dia tengok Nabi sembahyang malam, dia pun ikut nak sembahyang jemaah kata. Nabi sembahyang sunat, dia nak jemaah sembahyang sunat dengan Nabi. Nabi baca surah Baqarah, tak berhenti. Surah Nisa, tak berhenti. Sudah. Lepas tu rukuk pula lama, lalu macam baca surah juga. Sujud lama juga. Bangun, kata Allah bin Mas'ud, mari dak molek. Orang tanya mari dak molek apa? Dak molek nak lari je. Dak tahan. Memang Nabi kita tak boleh lawan. Nabi kuat. Walaupun demikian, kerehatan dia ada juga. Bukan tak ada rehat langsung. Wallahu a'lam.